أستغفر الله إن الله كان توابا 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 سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده
سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق ولا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى
ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى بلى. Sedarlah janganlah mengutamakan dunia dan melupakan akhirat. Ingatlah akan hal orang yang hendak mati. Bila rohnya sampai ke pangkal kerongkongan. Dan orang-orang yang hadir di sisinya heboh berkata, siapakah yang dapat menawar jampi dan mengubatnya? Dan ia sendiri yakin bahawa sesungguhnya saat itu saat perpisahan. Serta kedahsyatan mati pun bertindih-tindih. Maka kepada Tuhanmu lah pada waktu itu engkau dibawa untuk menerima balasan. Oleh sebab orang yang kufur ingkar tidak percayakan hari akhirat, maka ia tidak mengakui kebenaran yang diwajibkan meyakininya. Dan ia tidak mengerjakan sembahyang yang difardukan mengerjakannya. Akan tetapi ia mendustakan dan berpaling ingkar. Kemudian ia pergi kepada keluarganya dengan berlagak sombong megah. Wahai orang yang kufur ingkar, sudah dekat kepadamu kebinasaanmu, sudahlah dekat. Kemudian api nerakalah lebih layak bagimu, lebih layak. Patutkah manusia menyangka, ia akan ditinggalkan terbiar dengan tidak diberikan tanggungjawab dan tidak dihidupkan menerima balasan? Bukankah ia berasal dari air mani yang dipancarkan ke dalam rahim? Kemudian air mani itu menjadi sebuku darah beku. Sesudah itu Tuhan menciptakannya dan menyempurnakan kejadiannya sebagai manusia. Lalu Tuhan menjadikan daripadanya dua jenis, lelaki dan perempuan. Adakah Tuhan yang menjadikan semuanya itu tidak berkuasa menghidupkan orang-orang yang mati? Tentulah berkuasa. Kita berada pada ayat-ayat terakhir surah Al-Qiyamah. Surah yang ke-75, pada juzuk yang ke-29, pada ayat yang ke-26 sehingga ayat yang ke-40. Ayat-ayat yang kita bacakan ini menceritakan bagaimana kecuaian serta keingkaran orang-orang kafir dan bagaimana akibat dan kesudahan. Di samping Allah SWT menceritakan dalil bagaimana mudahnya Allah menghidupkan kembali manusia yang sudah mati. Sebagaimana Allah Ta'ala menciptakan manusia pada mula dan pada awalnya. Dengan segala bukti, dengan segala keterangan-keterangan yang nyata yang dilihat oleh segala panca indera manusia. Sesudah Allah Ta'ala menjelaskan sebelum ini dalam ayat yang kita bacakan, tentang kekuasaan Allah SWT dalam menghidupkan manusia kembali, membangkitkan kembali. Sebagaimana Allah ceritakan juga sebelum ini dalam ayat yang kita bacakan, kesungguhan Nabi SAW dalam membaca dan menghafaz Al-Quran. Kemudian Allah Ta'ala menceritakan bagaimana kedudukan manusia pada hari akhirat kelak. Di kalangan mereka yang bahagia yang melihat wajah Tuhan yang esa. Dan di kalangan orang yang dihalang melihat Allah. Dalam keadaannya bermuram durja. Berada dalam kesedihan menunggu kebinasaan. Maka ayat-ayat yang kita bacakan ini Allah Ta'ala menyebut kebinasaan pertama manusia, iaitu kematian. Mereka menolak untuk beriman dengan hari akhirat. Menolak untuk beriman hari kebangkitan semula. Menolak untuk beriman dengan syurga dan neraka. Menolak untuk beriman dengan hari hisab, pengadilan, bicara tentang perbuatan mereka. Maka mereka tidak mampu untuk menolak hari kematian mereka. Maka bila mereka tahu dan pasti akan ada hari kematian mereka, mereka tidak mampu menafikan detik ini. Detik di mana apabila roh berada di halqum. Ketika mana disingkapkan segala hijab. Sebagaimana firman-Nya,
fakashafna anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Dan surah Qaf ayat 22. Dan pada hari ini kami angkat tirai, kami angkat hijab yang menutup mata kamu sebelum ini. Dan hari ini mata kamu tajam untuk melihat segala yang kami janjikan. Maka Allah Ta'ala mengingatkan manusia semuanya yang tidak mau mengingati akhirat dan tidak mau melakukan persiapan dan persediaan hari akhirat. Ingat, kamu semua akan mati. Maka kematian itu ialah kiamat kecil yang akan berlaku pada kamu. Sebelum berlaku kiamat besar yang menjadi kehancuran ataupun kebahagiaan manusia. Kerana itu Allah Ta'ala memulakan dengan firman-Nya. Kata Allah, kalla, jangan kamu menafikan kebenaran yang datang daripada Rasulnya. Kebenaran yang diwahyukan di dalam kitabnya. Idza balagatit taraqi. Ingat pada hari ketika mana roh berada di halqum. Waqil. Dan ketika itu orang sekeliling kamu bersungguh-sungguh untuk menyelamatkan kamu. Lalu mereka berkata, man raq? Siapa yang boleh jampi? Siapa yang boleh rawat? Siapa yang boleh sembuhkan kamu? Wa dhanna annahu al-firaq. Sedangkan orang yang sakit, yang rohnya sudah berada di halqum, meyakini bahawa sudah sampai waktu kematiannya. Orang-orang yang masih hidup, masih mereka membisikkan harapan bahawa kita boleh selamatkan orang ni. Kita boleh sembuhkan orang ni. Sedangkan orang yang sedang mengalami roh berada di halqum, mereka mengetahui bahawa dhan, meyakini annahul firaq, mereka akan berpisah dari dunia ini. Ini menunjukkan bahawa roh tidak binasa tapi roh berpisah daripada jasad. Kerana itu Allah menamakan kematian ialah hari perpisahan roh daripada jasad. Yang disebut sebagai yaumul firaq. Firaq yang berpisah. Artinya roh akan dikekalkan oleh Allah Ta'ala. Roh ini akan berpisah daripada badan dan mengalami kesakitan yang amat sangat. Dengan firman-Nya, wal taffatis saqu bis-saq, dan ketika mana bertimpa-timpa sakit kematian. Perkataan wal taffatis saq bis-saq, bila manusia disakit, dia akan tindih antara kakinya dengan kaki yang lain. Kita tuan-tuan kalau kita sakit dengan baring sakit, kita akan tindih. Untuk menunjukkan sakit sangat, untuk mengurangkan kesakitan. Tapi maksud wal taffatis saqu bis-saq artinya kesakitan makin kuat, makin memuncak. Dan wal taffatis saqu bis-saq memberi maksud yang pertama akan lumpuh kakinya. Maka kaki yang selama ini boleh berjalan, boleh raung, boleh pergi ke sana, ke sini, boleh bergerak, utara, selatan, maka Allah lumpuhkan kaki. Pada hari kematian, dan manusia akan terbaring. Ini kaki hari ini Allah bagi kita bergerak. Boleh berjalan sana sini. Boleh kita nak melancong sana sini. Ingat, pada hari di mana kaki ini akan dilumpuhkan oleh Allah. Tak mampu lagi kita bergerak. Tak mampu lagi kita berjalan. Bahkan tak mampu lagi kita berdiri. Maka ini gambaran kematian yang Allah Ta'ala ingatkan manusia. Ingat, kamu sombong macam mana, kamu duk rasa dengan harta, dengan takhta, dengan kuasa, dengan segala yang kamu ada akan mengekalkan kamu di sini, kamu silap. Kematian yang hampir dengan kamu. Dan ingat waktu roh berada di halqum kamu. Tentang manusia, bila roh berada di halqum, maka dia mula melihat sesuatu yang tak pernah dilihat. Dan ia bergantung kepada siapa? Orang beriman, dia akan melihat satu gambaran-gambaran yang menghiburkan. Orang-orang kafir akan melihat gambaran-gambaran yang menakutkan. Ketika mana nyawa berada di halqum, maka Allah Ta'ala akan tunjukkan, akan menyingkat hijab sebagaimana kita baca dalam surah Qaf ayat 22. Fakashafna anka ghita'aka fabasarukal yawma hadid. Kami akan angkat hijab yang selama ini menutupi mata pandangan kamu. Dan hari ini, hari kematian, mata kamu begitu tajam. Lihat apa? Mereka akan melihat malakul maut. Apa lagi yang dilihat oleh orang yang roh berada di halqum? Dia akan melihat malaikat rahmat dan azab. Dan malaikat rahmat dan azab sedang berdiskusi, berbincang. Milik siapakah roh ini? Apakah milik malaikat rahmat?
yang akan mengambilnya daripada tangan malakul maut untuk dibawa kepada kemuliaan di sisi Allah menuju ke Illiyin, tempat tertinggi bagi orang beriman, untuk disimpan buku catatannya dan amal kebaikan. Atau malaikat azab akan merebut roh ini daripada malakul maut untuk disimpan buku catatannya di Sijin, neraka terbawah, untuk menunjukkan kecelakaan dan kebinasaan. Dan ketika mana nyawa berada di halqum, dia akan melihat malaikat yang akan datang dekat dengan kepalanya. Diriwayatkan Umar bin Abdul Aziz, ketika mana hampir hari kematiannya, dia berkata, dudukkan aku, ajlisu ni, dudukkan aku. Maka diduduknya. Kemudian tiba-tiba dia melenggok ataupun mengangkat kepalanya ke atas. Lalu dia berkata, aku melihat satu makhluk bukan manusia dan bukan jin. Yang sedang turun aku nampak. Kemudian kata Umar bin Abdul Aziz, engkau telah memerintahkan aku ya Allah, tapi aku mencuaikan. Engkau menyuruh aku, tapi aku tidak menyempurnakannya. Engkau melarang aku, tapi aku melakukannya. Tetapi aku adalah ilaha illallah. Ini kata Umar bin Abdul Aziz, yang baik, yang soleh. Akhirnya, beliau pun meninggal dunia. Dan diriwayatkan daripada Muhammad bin Wasi' radhiyallahu ta'ala anhu pada waktu hari kematiannya. Maka dia menjawab, waalaikumsalam. Marhaban bi malaikatillah. Selamat datang malaikat Tuhan. La haula wala quwwata illa billah. Kemudian dia menghembuskan nafasnya. Di sana athar yang banyak dan hadis yang menunjukkan bagaimana orang-orang beriman akan melihat keadaan-keadaan yang baik. Malaikat-malaikat yang baik. Yang datang mengucapkan salam. Dan orang beriman akan menjawab salam wa imma dengan suara waalaikumsalam. Wa imma dengan suara yang perlahan, wa imma dengan isyarat. Malaikat ini datang dijumpa orang beriman ketika mana nyawa berada di halqum. Proses itu berlaku, kita orang hidup ni tengok cepat. Tapi mereka ada masa yang mereka menikmati waktu itu kalau mereka orang baik. Lalu mereka melihat malaikat yang membawa kafan daripada syurga dan wangian daripada syurga untuk menguruskan rohnya sebagaimana manusia sibuk menguruskan jasadnya. Tetapi pertama diuruskan ialah rohnya sebelum jasad. Malaikat datang bawa kain kafan daripada syurga, hanut kapur barus daripada syurga, lalu mengkafankan rohnya. Malaikat ini duduk tunggu. Dan ini disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Bila Allah memuji orang-orang yang istiqamah. Alladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang-orang yang berkata Tuhan kami Allah kemudian istiqamah dalam ketaatan akan turun kepada mereka sepakat ulama tafsir ketika mana hari kematiannya. Ihtidar. Ihtidar waktu nazak atau disebut waktu sakarat, waktu roh berada di halqum. Kerana waktu itu kita tak nampak orang sekeliling kita. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Pada hari itu malaikat-malaikat kami lebih hampir dengan orang-orang yang nak mati di kalangan kamu berbanding kamu, tapi kamu tak nampak. Kita duduk depan, kita duduk keliling orang yang sakit yang nak mati, kita ingat dia nampak kita, dia tak nampak kita. Dan dia berada dalam alam sakarat atau alam ihtidar atau alam kematian. Maka ketika itu Allah cabut selera makannya. Tak ada, dia tak ada lagi selera makan. Seperti bila orang tu dekat nak mati, selera makan dia pun hilang. Maka Allah mula menjadikan dia mula mengantuk. Ngantuk, mula tidur banyak. Jadi kalau tuan-tuan tidur tu tanda nak mati. Jangan lebih kurang tidur ni. Kerana proses kerehatan fizikal kita. Kita mula tidur sekejap. Kemudian lama tidur lama. Kemudian bangun sekejap. Tidur lama. Proses ini akan berlaku. Dan saat itu datang ihtidar. Ini keadaan kita kebiasaan. Yang aksiden jatuh ke tempat itu hal lain. Kita cerita dalam keadaan biasa. Manusia mati. Dia akan mula banyak tidur. Ada proses kerehatan fizikal. Dia mula tak boleh terima makanan. Tak boleh terima minuman. Dan dia mula tidak melihat kita. Dan dia mula tidak mendengar suara manusia. Melainkan lafaz zikir dan bacaan Quran. Kalau orang tu dalam keadaan ihtidar, tuan-tuan cakap apa dia tak dengar. Tapi kalau tuan-tuan doa, kalau tuan-tuan baca Quran, dia dengar. Kita zikir, dia dengar. Hanya kalimah itu diizinkan masuk. Hebatnya kalimah tersebut. Kerana itu untuk memudahkan kematian disunatkan baca Yasin. Kerana orang-orang yang nak mati ini mendengar surah tersebut dibaca. Dan sepakat ulama surah ini takhfif
meringankan kematian. Di sana ada beberapa perkara amalan yang disebut dalam hadis. Meringankan waktu keluarnya roh di samping mereka melihat malaikat sekian-sekian. Ialah pertama, wusulan di aqaribihi. Orang yang suka sambung silaturahim. Baran biwalidayhi. Orang yang memang taat mak ayah. Ini orang yang dimudahkan keluar roh. Sama orang yang suka sambung silaturahim dia. Yang kedua, orang-orang yang amat berbakti pada ibu bapa dia. Sebagai suatu balasan yang baik untuknya. Kerana kedua-dua kebaikan ini, kalau dia berbalik jadi jahat. Maksudnya, kalau kita suka putus silaturahim, tak dengar cakap mak ayah kita, ini azab yang akan disegerakan. Dan bila mana kita hubungkan silaturahim dan kita taat pada mak ayah, ini adalah kebaikan yang akan disegerakan. Kalau tuan-tuan taat mak ayah, dapat kebaikan yang segera. Sebab itu kita kena betul-betul didik anak-anak biar dengar cakap kita. Bukan kerana kepentingan kita, untuk dia. Untuk kebaikan dia. Supaya hidupnya tak celaka. Jadi kalau anak-anak kita tak dengar cakap kita, mungkin tak terkesan apa kat kita sebab kita pun, tak apalah, kita pun boleh berdikari sendiri. Tapi anak-anak ni masalah. Mati dia payah, rezeki dia, dan segala perkara lain. Sebab tu kita nak suruh anak-anak kita dengar cakap kita. Ya, anak-anak dia ingat macam itu kepentingan untuk kita. Tak, kepentingan untuk dia lebih daripada kita. Betul saya kata kalau saya suruh anak-anak, anak tak buat, tak apa, saya boleh buat sendiri. Saya boleh suruhlah orang lain. Bayarlah gaji orang lain. Dia bukan isu tu. Kerana bila kita nak suruh anak-anak kita dapat kebaikan yang banyak, maka kita mesti bersungguh-sungguh jadikan dia taat. Dan beritahu bahawa kemuliaan taat itu kembali pada dia lebih daripada kita. Macam kita suruh anak-anak kita belajar lah. Yang untungnya anak-anak kita bukan kita. Kita suruh dia belajar sungguh-sungguh. Kita bagi duit, percuma segala kemudahannya. Dia duk ingat macam kita suruh macam ada kepentingan kita. Budak-budak yang akan lemah ni. Tapi sebenarnya untuk dia lah. Dia akan belajar disiplin, belajar adab. Dia mula belajar mengenali manusia, mengenal orang. Dia mula ada pengalaman. Tapi bila anak tidak disedarkan tentang kepentingan ini, maka rugi. Dan juga kita kena ajar anak-anak. Patuh, taat. Belajar suruh dia. Jangan tak suruh. Suruh dia. Pergi ambil cawan, pergi ambil gelas, pergi ambil mangkuk, pergi basuh. Kenapa kita suruh? Bukan nak perhambakan dia. Nak ajar dia taat. Jangan kita layan anak kita macam VIP. Duduk biar abah belaka buat. Duduk biar umi belaka buat. Dia bukan masalah, saya tak apalah saksiang budak ni. Bukan masalah saksiang, nak didik dia. Supaya dia taat. Ni kalau kita pening kepala, suruh dia ambil obat. Supaya dia tahu menjaga kita waktu sakit, berbakti. Ambil obat tak apa, umi boleh ambil sendiri, bangun ambil sendiri. Tapi dia tak tahu cara nak berbakti. Kadang-kadang anak ni, dia mungkin nak berbakti. Tapi kita tak ajar cara berbakti. Ajar dia, kalau ada apa-apa ni, nombor telefon belakang ni. Ambulans ke, polis, pombo, telefon semua. Kita beri nombor telefon, anak kita pun tahu. Ni kalau abah mati ni, tukang mandi mayat, sekian. Biar dia tahu. Dengan cara tu, dia bila buat, dia jadi anak taat. Ni tak tahu apa, ayah mati, tak tahu nak telefon siapa. Bila mak sakit, tak tahu nak hantar ke mana. Sebab dia tak diajar oleh mak ayah dia. Jadi kita bukan ajar untuk bebankan dia, tapi ajar. Untuk dia taat. Dan ini memudahkan dia, dan kelebihannya, antara yang kita sebut ini, ialah kemudahan meringankan hari kematian di sini. Sebab itu beruntunglah orang yang hidupnya, waktu mak ayah dia masih hidup, dia benar-benar berbakti pada mak ayah. Maka Allah akan meringankannya. Ini para ulama menyebut ada 3 benda yang akan meringankan hari kematian. Itu bacaan surah Yasin. Dan juga menyambung silaturahim dan taat pada diri bapa. Baik, kalau mak ayah dia ada. Orang ni tengah nazak. Mak ayah dia pergi kat dia beritahu. Mak dah redha kamu sebagai seorang. Mak redha kamu. Dia akan memudahkan. Ni kalau ayah hidup, ayah beritahu. Kalau anak mati dulu lah. Ayah cakap. Ayah dah redha kamu sebagai anak ayah. Panjang jadi anak ayah. Dan benda yang sama berlaku pada isteri. Kalau isteri nak mudah mati. Bukan nak suruh mati, nak mudah bila tengah datang mati. Jangan salah faham pula. Tak nak suruh bini mati pula lah. Mudah. Suami beri redha pada isteri. Kalau saya sendiri melihat benda tu. Bila mana seorang suami berkata pada isterinya, saya dah redha awak sebagai isteri saya. Saya maafkan kesalahan. Maka dengan mudah datang kematiannya dengan cepat. Maksudnya, dimudahkan secara itu. Benar, sebab mereka ini semua ada hak-hak besar dengan kita. Hak besar. Hak yang mana salah kita, kalau bagi nisbah perempuan, salah dia kepada suami lebih besar daripada salah suami pada dia. Sama juga mak ayah ni. Salah
kita pada mak ayah lebih besar daripada salah mak ayah pada kita. Mak ayah kita mungkin buat salah juga, bukan tak buat salah. Tapi salah kita pada mereka lebih besar. Sebab tu kita tak sebut mak ayah derhaka. Kita sebut anak derhaka. Kerana hak tu lebih besar. Bukan bermaksud bahawa mak ayah ni tak ada benda kecuaian, dia ada. Dia tak hantar anak dia mengaji Quran, dia tak tekan agama, dia ada. Tapi taklah sampai kita panggil ayah mak ayah derhaka kerana hak besar ayah. Sama juga hak besar seorang suami, orang tak kata suami derhaka. Walaupun mungkin kita guna dari sudut makna simbolik suami nusyus. Tapi ia bukan suatu istilah ataupun nama yang tetap bagi suami. Yang ada ialah isteri yang nusyus. Jadi disebut dalam Quran dan disebut dalam hadis Nabi SAW. Dan bila hak suami itu lebih besar, maka redha suami lebih didambakan. Isteri suami kena tahu dekat, isteri nak mati, redha dia. Cik hati apa pun maafkan dia. Mudahkan perjalanan untuk dia mendapatkan redha Allah Ta'ala. Kita tak rugi apa pun kalau kita redha isteri kita. Walaupun kecil hati banyak misalnya, redha dia tak rugi apa-apa. Bahkan kita juga untung mendapat kebaikan di sisi Allah. Sebab tu kita kena bersedia ni pada hari-hari seumpama ini. Maka ketika mana, apakah manusia ketika mana dalam keadaan balagati taraqi atau dalam keadaan sakratul maut atau dalam keadaan roh beradil halqum, melihat kawan-kawannya, melihat orang-orang kawan-kawan dia dah mati. Di sana ada afham menyatakan, kalau sekiranya orang-orang baik dekat nak mati, maka datang kawan-kawannya yang dahulu baik dengan dia. Ahlu ta'at sama dengan dia. Ini ada matilah. Datang menemuinya. Dan mengembirakannya dan bercakap dengannya. Dan kalau sekiranya dia ahli lara dan maksiat, maka datang kawan-kawan maksiat untuk terus mengancamnya. Bila aku dah kena teruk, kau nanti teruk dah. Maka bertambah takut dia. Dan ini yang dimaksudkan dalam hadis, orang yang benci bertemu dengan Allah. Sebab dah tahu apa benda disediakan. Dan ini yang disebut dalam hadis tentang orang yang cinta bertemu Allah. Sebab ketika detik kematiannya, datang sahabat-sahabat baik yang sudah mendahuluinya. Kata seronok, tempat ni seronok kita akan pergi. Kita dapat rahmat Allah. Jauh lebih seronok dari dunia yang kita cintai. Lalu roh orang beriman seperti melayan, merindui untuk bertemu dengan Allah. Dan tiada lagi kedukecitaan meninggalkan dunia. Contoh waktu kita tak sakarat ni, memanglah kita sayang nak tinggal dunia. Sayang. Sebab kita belum sakaratul maut. Tapi dekat sakaratul maut, kalau benar iman kita pada Allah, maka itulah detik kegembiraan yang disebut oleh Nabi SAW. Man ahabba liqa Allah, ahabballahu liqa'ahu. Siapa yang cinta bertemu dengan Allah, Allah cinta bertemu dengannya. Maksudnya dia cinta jumpa Allah. Ketika mana sakaratul maut, dia melihat benda-benda yang mengembirakan. Datang malaikat memberi gembira kepada dia. Seperti disebut dalam Al-Quran, malaikat datang menggembirakan. Malaikat kata, bergembiralah kamu dengan syurga yang telah dijanjikan. Alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Gembiralah wahai si mati. Jangan bimbang, kamu jangan takut dengan apa yang kamu tinggalkan di belakang kamu. Bergembiralah dengan syurga yang dijanjikan oleh Tuhan. Dan bayangkan kita ni kalau dijanjikan suatu benda dunia yang lebih baik daripada apa yang kita ada sekarang, kita dah gembira. Memanglah sedih nak tinggal negeri ni contohnya. Tiba dapat tawaran lebih baik negeri lain, kita tinggal. Tuan-tuan duduk Johor seronok dah Ustaz. Gaji pun dah besar. Tiba orang bagi offer. Duduk kat Qatar. Gaji mahal lagi. Kelebihan. Tuan-tuan tak gembira? Gembira. Kalau belum Ustaz habis kuliah, kita dah terbang. Macam tu. Tak nak tunggulah Ustaz habis kuliah. Punya gembira. Demikian bila dekat nak mati, diberitahu tentang syurga tempat tinggal. Apa tak gembira tuan-tuan? Apa tidak gembira? Apa sangat kita ada kat dunia ni? Hutang rumah pun tak habis lagi. Yang kita nak sayang pun tinggal dunia. Waktu itu. Tak ada lagi kita nampak yang paling kita sayangi melainkan Allah. Tak adalah cerita suami kita ke, isteri kita ke, anak kita, tak ada. Ini waktu sakaratul maut. Waktu sekarang betul lah ingat anak, ingat isteri, ingat suami. Ini disebut kalla idza balagati taraqi. Manakala orang-orang kafir, ini detik pertama mereka merasa azab. Sehingga mereka ingin kalau hidup lagi dan diberi tempoh hidup, minta dipanjangkan umur seketika lagi untuk kembali beriman dan taat. Wa dhanna annahu al-firaq, sedangkan mereka yakin bahawa inilah hari kebinasaan mereka. Ila rabbika yauma izinil masaq. Dan kepada Allah, kepada Tuhan mereka akan dihimpunkan. Masaq itu daripada perkataan saqa yasuqu. Ini mereka akan dihalau pergi tempat tu. Tempat di mana dikumpulkan manusia sudah dihalau.
Kalau kita halau lembu, halau kambing, kandang ni dipanggil masak. Tempat dihalau orang-orang ini. Yang dahulu tidak mempercayai Allah. Fala saddaqa wala salla. Kerana mereka dahulu di dunia la saddaq, tidak membenarkan apa yang Rasulullah sampaikan tentang hari akhirat, tentang kematian itu sendiri. Kerana orang kafir, tuan-tuan, walaupun dalam kehidupan orang kafir, dia menafikan adanya hari akhirat, tak percaya, menyebabkan dia juga tidak menyangka dia akan mati. Sebab itu mati menjadi kejutan kepada orang kafir. Kan tidak menyangka dia akan binasa hari itu. Tidak kepada orang beriman. Kita, tuan-tuan, memanglah lara daripada ingat mati, tapi bukan makna kita tak rasa mati. Kita cuma lara je. Duk sibuk main sangat gembira, lupa cerita bab mati. Kemudian duduk seketika orang cerita bab mati, ingat balik lalu kita bersiap balik. Sebab kita ni dalam kategori lupa, bukan dalam kategori nafi. Orang-orang kafir, mereka menafikan hari akhirat, mereka juga menafikan berlaku kematian pada mereka, walau mereka melihat kematian. Kerana mereka sentiasa menyangka bahawa mereka akan panjang umur lebih pada orang lain. Mereka rasa begitu. Yawaddu law yu'ammaru alfasanah. Mereka bercita-cita kalau umur panjang sampai 1000 tahun. Maksud 1000 tahun bukanlah 1000 tahun. Maksudnya hidup selama-lamanya. Jadi kalau sebut ni hidup 1000 tahun, maksud hidup selama-lamanya. Itu cita-cita orang kafir kerana mereka tak percaya daripada awal lagi tentang kiamat. Kerana itu bila datang kematian cukup mengejutkan. Cukup mengecewakan, cukup menyedihkan. Cukup menjadikan mereka berputus asa dengan kepalsuan dunia yang selama ni mereka pegang. Lalu Allah kata, fala saddaqa wala salla. Itulah dulu di dunia tidak mau membenarkan Rasul. Wala salla, dan tidak mau solat dan beribadat pada kami. Kata solat, di sini makna solat, jadi ibadat pada Allah. Jadi dua asas ketauhidan di sini. Pertama, membenarkan hari kebangkitan. Yang kedua, membenarkan Allah Ta'ala sebagai Tuhan. Solat. Walakin, tapi mereka dahulu di dunia kadzaba, membohongi, watawalla, dan juga bersifat berpaling. Dan Allah sebut perkataan mereka, perkataan istilah ataupun perkataan tawalla berpaling, arti mereka tak bagi ruang pun untuk Rasulullah bercakap tentang kebenaran. Kata kita kan kalau tolak sesuatu, berilah ruang untuk orang itu bercakap dulu, bagi ruang. Kalau kita terus tolak tanpa mendengar apa yang dicakap, mungkin kita akan menyesal satu hari nanti. Orang-orang kafir, dia punya sombong mereka. Mereka bukan sekadar mendustakan, tapi mendustakan sebelum mereka dengar. Kalau nak kata tipu, dengar. Lalu perhabis pun nak cerita tipu ke tak tipu. Tapi mereka tidak mau mendengar. Ini disebut perkataan tawalla. Dan ini disebut dalam banyak ayat bagaimana watak mereka orang kafir. Dibacakan kebenaran pada mereka, tutup telinga, ambil baju, tutup muka. Mereka berpaling ke arah lain, mereka tepuk tangan, ganggu, mereka bersiul. Mengganggu. Waktu Rasulullah baca Quran, mereka keliling Rasulullah sambil tepuk tangan. Supaya tak dengar Quran. Sambil mereka bersiul. Untuk menghilangkannya. Dan mereka bawa cerita lain biar orang tidak arah pada Nabi SAW. Betul, dia punya berpalingnya daripada kebenaran sehingga peringkat dia mendustakan sebelum dia dengar semuanya. Kemudian kata Allah, summa dhahaba ila ahlihi yatamatta. Kemudian mereka pulang bangga dan sombong kepada keluarga mereka. Kata tamatta ni bangga sombong kerana boleh menghalang kebenaran. Berjaya aku halang Muhammad SAW. Berjaya halang orang Islam. Berjaya halang kebenaran sampai ke telinga orang lain. Maka ini sebut ya tamatta dengan sombong. Aula laka fa'aula. Maka kecelakaanlah bagi kamu, kecelakaanlah bagi kamu. Yang melakukan pendustaan ini. Perkataan aula laka fa'aula, kalau kita tengok pimpinan Rahman, maksud dekatlah kehancuran kamu. Hampirlah kehancuran kamu. Hampirlah apa yang telah dijanjikan. Tapi aula juga memberi maksud laknat dan celakalah kamu. Diriwayatkan ayat aula laka fa'aula di mana Nabi SAW datang menemui pemimpin Quraisy. Dia datang jumpa iaitu Abu Jahal. Kata Qatadah dan Kalbi dan Muqatil. Rasulullah datang jumpa Abu Jahal dan Rasulullah pegang tangan Abu Jahal. Lalu Rasulullah menyatakan aula laka fa'aula thumma aula laka fa'aula. Maksudnya Rasulullah mengancam Abu Jahal dengan firman Allah ini. Hampirlah apa yang kamu nafikan itu akan berlaku pada kamu. Binasa dan celakalah kamu wahai Abu Jahal, kata Rasulullah. Rasulullah pegang tangan Abu Jahal. Rasulullah baca ayat ini aula laka fa'aula thumma aula laka fa'aula.
Ini hancur dan binasalah kamu, celaka dan hancurlah kamu. Atau dengan dalam terjemah ini memberi maksud, apa yang kamu tolak nafi akan berlaku pada kamu. Apa yang kamu tak percaya hampir dengan kamu. Dah tak jauh dah. Yang berkesudahan bagaimana Abu Jahal mati terbunuh dengan cara yang paling teruk dalam peperangan Badar. Abu Jahal ni mati dalam perang Badar. Kehancuran dia. Rasulullah beritahu, aula laka fa'ula, kamu akan hancur. Kamu akan binasa. Apa yang dijanjikan pasti kamu akan lihat. Abu Jahal melihat, apa dia lihat? Hari kematian yang dahsyat. Pada hari di mana dia terkorban dalam peperangan Badar. Kemudian Allah Ta'ala menyatakan sesudah menyebut dan mengancam orang kafir. Maka Allah Ta'ala memberi dalil bagaimana manusia ini akan dibangkitkan, dihidupkan kembali. Dengan dalil dan fikir, kata Allah, ayahsabul insanu an yutraka sudah. Apakah manusia berfikir bahawa mereka diciptakan di dunia ini tanpa ada tanggungjawab? Contoh kita manusia, kita berada di dunia ini dengan maksud apa? Kita diciptakan. Kita dilahirkan di sini dengan maksud kita diciptakan. Siapa ciptakan kita? Ya zahir kita tengok lahir daripada perut ibu dan ayah kita, penyebabnya. Tapi lihat tasalsulnya. Lepas tu mak ayah kita daripada mana? Daripada mana? Akhirnya kita tahu bahawa manusia diciptakan Allah. Dan Allah mengembangbiakkan manusia melalui proses kelahiran ini. Apakah manusia menyangka bahawa datang mereka ke dunia tanpa sebab? Kerana semua benda yang datang kat dunia ini ada sebab. Dan ada tugas, dan ada tanggungjawab. Atau manusia bila dia mencipta sesuatu, mesti ada fungsi dan tanggungjawab. Baik kita manusia. Bila kita cipta sesuatu. Sama ada tuan-tuan tukang kayu ke, tuan-tuan engineer ke, arkitek ke. Bila tuan-tuan buat sesuatu, tuan-tuan dah tahu fungsinya apa. Mesti kita dah letak fungsi dia. Saya buat sarang burung, saya tahu fungsinya untuk letak burung. Mesti ada tugas dia. Saya buat kenderaan, maka fungsinya menyampaikan, memendekkan jarak perjalanan, mempercepatkan masa. Maka manusia yang ada di sini, untuk apa dia datang? Lalu Allah Ta'ala suruh manusia tanya, ayahsabul insan, apakah manusia menyangka an yutraka sudah? Sesudah mereka diciptakan, dibiarkan begitu sahaja, tanpa ada perintah Allah, tanpa ada larangan Allah, tanpa ada taklif daripada Allah. Apakah mereka menyangka apa yang mereka buat tidak akan dihisap? Apa yang mereka lakukan tidak akan dihukum kembali? Mereka tidak diadili? Apakah mereka menyangka orang baik, orang jahat sama? Apakah mereka menyangka beriman dan kafir itu sama? Apakah mereka menyangka yang taat dan derhaka itu sama? Tidak, semuanya ada perbezaan dan semuanya ada tugas dan semuanya akan ditentukan kedudukannya di sisi Allah Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala menyebut, alam yakun nutfatan min maniyyin yumna. Lihat kembali bagaimana sejarah kejadian kamu. Kamu diciptakan daripada setitis air mani. Yumna, yang dipancarkan. Dia bukan air mani duduk kat kita, dia kena keluar air mani tu. Dia panggil yumna. Air mani yang dikeluarkan. Lalu bertemu, lalu bercantum dengan benihnya, dengan telurnya. Summa kana alaqah. Kemudian menjadi segumpal darah. Kemudian menjadi segumpal darah lalu membentuk. Mula proses pembentukannya. Fakhalaqa, maka terjadilah proses khalaqa, penciptaan. Maka mula terbentuk anggota badan. Sehingga selepas 120 hari atau 4 bulan ditiupkan roh. Kemudian disempurnakan kejadiannya. Fasawwa. Perkataan fasawwa disempurnakan. Diciptakan, kemudian sempurna. Sempurna macam kita keluar hari ini. Kemudian kata Allah, faja'ala minhu zawjain. Kami jadikan mereka berpasang-pasang. Ada lelaki, ada perempuan. Alaysa dhalika biqadirin ala an yuhyiyal mauta? Bukankah tanda kejadian manusia itu adalah tanda yang sama, alamat yang sama, dalil yang sama bagaimana manusia dihidupkan? Yang pertama, yang ciptakan manusia siapa? Allah. Yang kedua, proses yang ditentukan oleh Allah. Kecil-kecil, besar-besar sempurna. Demikian juga hari kebangkitan. Yang akan menghidupkan semula manusia daripada tak ada ini ialah Allah. Maka berlaku proses kejadian manusia. Yang ini proses kebangkitan dan disempurnakan. Kerana itu Allah Ta'ala menyuruh kita bertanya diri kita sendiri. Tentang apa yang dilihat. Alaysa zalika biqadirin ala an yuhyiyal mauta. Bukankah itu tanda Allah berkuasa? Allah yang menciptakan. Bukankah menunjukkan Allah
Ta'ala berkuasa mengadakan semula. Dia yang cipta. Contoh kalau kita sebut seorang tu mencipta, kemudian dihancurkan benda tu, boleh tak dia ulang cipta balik? Saya yang buat rumah ni, kemudian saya nak ranakkan rumah ni, kemudian saya nak bina balik. Boleh tak boleh? Boleh, sebab saya bina dari awal. Bila saya dah robohkan, saya boleh bina lagi. Saya yang buat benda ni, saya rosakkan, kemudian saya nak kembalikan. Boleh. Itu dengan kudrat manusia yang terbatas. Yang menciptakan manusia Allah. Daripada tak ada, kepada ada. Kemudian Allah nak adakan balik. Maka di mana proses mustahilnya? Sedangkan kita dahulu tak ada langsung daripada apa bentuk-bentuk kejadian. Melainkan setitis air mani. Sekarang dengan tulang, belulang, dengan kulit, dengan daging, dengan kubur yang kita ada. Maka di mana sebab penolakannya? Kerana itu disunatkan. Kita bila mana kita baca ayat-ayat seumpama ini disebut dalam satu hadis yang dikeluarkan oleh Ahmad, Abu Daud, Tirmizi dan Ibnu Majah dan Hakim dan disahihkannya. Nabi SAW bersabda, "Man qara'a minkum wat-tini waz-zaitun." Sehinggalah akhirnya, "Alaihissallahu bi ahkamil hakimin." Falyakul, hendaklah dia berkata, "Bala wa ana dzalikum minasyahidin." Dan siapa membaca la uqsimu biyaumil qiyamah, surah ini, sehinggalah sampai ayat alaysa dzalika biqadirin ala an yuhyiyal mauta, falyakul bala. Makalah dia kata bala. Jadi setiap kali kita baca ayat ni, wa imma dalam sembahyang, wa imma luar sembahyang, sampai ayat alaysa dzalika biqadirin ala an yuhyiyal mauta, bala. Sama ada dalam sembahyang, luar sembahyang kita sebut bala. Ya. Bukankah ini tanda Allah berkuasa menghidupkan kembali orang yang mati? Ya, bala. Dan kalau sekiranya seorang membaca surah Al-Mursalat, bila sampai ayat fabi ayyi hadisin ba'dahu yu'minun, maka ayat Quran manakah lagi mereka ingin beriman? Jenis ayat mana lagi kalau bukan Quran ini? Maka dia kena jawab amanna billah, kami beriman dengan Allah. Yang riwayat yang lain, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza qara'a hadhihi al-ayata qala subhanakallahumma wa bala. Rasulullah bila baca surah ini, bila sampai pada ayat alaysa dzalika biqadirin ala an yuhyiyal mauta, bukankah ini tanda Allah berkuasa menghidupkan kembali orang mati? Nabi kata subhanakallahumma wa bala. Maha suci Allah, ya Allah, ya memang benar. Begini respon orang beriman setiap kali kita baca ayat-ayat yang menunjukkan kekuasaan Allah. Atau Nabi SAW bila baca ayat yang berkaitan dengan syurga, Nabi akan memohon syurga. Allahumma inni as'alukal jannah. Dan Nabi SAW bila baca ayat tentang neraka, Nabi akan berlindung kepada Allah daripada neraka. Berlindung kepada Allah. Itu kita ada respon bila kita baca ayat-ayat Quran. Wa imma di luar sembahyang atau dalam sembahyang. Maka kalau kita perhatikan keseluruhan surah ini, yang sifat makkiyah ini, Allah Ta'ala memberikan beberapa, kita katakan garis penting atau memberikan kepada kita pengajaran-pengajaran dan iktibar yang penting kepada manusia. Yang pertama, Allah Ta'ala nak ingatkan manusia, oh kiamat itu akan berlaku. Ini hari paling dahsyat. Kemudian Allah nak ingatkan, setiap orang akan menyesal. Hatta kalau dia orang baik. Dia akan berkata, kalau saya dipanjang umur, saya akan tambah kebaikan. Kalau saya masih peluang, saya akan buat lagi. Apatah lagi orang kafir yang dikenali sebagai nafsul lawamah. Kemudian Allah Ta'ala menyebut tentang bagaimana kekuasaan Allah dalam menghimpunkan tulang belulang manusia. Dan menyamakan kejadian manusia sebagaimana asal. Bahkan setiap benda yang kecil Allah Ta'ala akan samakan sebagaimana mereka pernah hidup dulu di dunia. Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan, akibat manusia tidak beriman kepada hari akhirat akan membuka ruang untuk manusia itu buat jahat dan kesalahan. Artinya tuan-tuan, beriman pada hari-hari akhirat mendidik manusia jadi baik. Mendidik manusia jadi baik kerana mereka tahu ada hari pengadilan. Mereka tahu bahawa kebaikan mereka dibalas, kejahatan mereka dihitung dan hisap. Maka bagaimana seorang yang ada keimanan akan berfikir untuk buat kejahatan? Sebab itu orang beriman. Umat yang akan menjadi contoh dalam kebaikan. Dan umat yang menjadi contoh dalam meninggalkan kejahatan. Lihat bagaimana salah satunya umat yang berjaya meninggalkan arak, meninggalkan judi, meninggalkan penzinaan. Kekuatan itu ada pada umat Islam. Kita tak nafi ada orang Islam yang buat benda itu. Tapi bila mereka kembali pada agama, kepada agama, mereka tak akan buat. Mereka tak akan buat.
Bahkan ada seorang rapper yang terkenal menyatakan, saya cuba untuk berhenti daripada minum arak dan dadah. Beberapa kali dengan pelbagai cara. Sehinggalah bila saya memeluk Islam, maka saya dapati itulah cara yang paling kuat dan meninggalkan semua. Sebab agama lain dia masih lagi bertolak ansur dan hal tidak Islam. Dan tidak bertolak ansur dengan benda tu. Akhirnya dia masuk je Islam, dia boleh tinggal semua araknya. Dia boleh tinggalkan zinanya. Dengan mudah. Allah beri kekuatan. Kan inilah Islam dibina. Dalam melakukan kebaikan dan meninggalkan kejahatan. Sebab itulah Islam yang patut memerintah dunia. Kerana Islamlah yang akan memakmurkan kebaikan dan akan membuang segala kejahatan. Dan Islamlah yang akan menegakkan keadilan pada manusia. Kemudian kalau kita lihat dalam ayat yang kita baca dalam surah Al-Qiyamah, Allah Ta'ala mengingatkan kepada manusia bahawa kejadian kiamat yang begitu dahsyat. Sehingga menjadi gelap gulita dunia ini. Kerana hilangnya cahaya bulan, cahaya matahari. Pakat ulama' kiamat ini gelap. Yang akan menjadi cahaya kiamat ialah amalan masing-masing. Bagi siapa yang baik, itulah cahayanya di hadapan Allah SWT. Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan, kalau kita lihat dalam ayat yang kita bacakan, bahawa setiap perbuatan manusia akan dihisap oleh Allah dan akan ditegakkan saksi-saksi yang berupa anggota badan manusia. Dan kita tak boleh nak berhujah lagi, tak boleh nak beri alasan lagi, tak boleh nak kelentong lagi. Kerana yang akan menjadi saksi dan bukti ialah seluruh anggota badan kita. Kemudian Allah Ta'ala mengajar kepada kita. Oleh kerana Quran ini adalah ibu pada segala petunjuk. Ibu pada segala kebaikan. Maka dampingilah Quran dengan adab. Kerana kebaikan ini kalau tak diambil dengan adab, maka hilanglah keberkatan, hilanglah kemuliaan dan fungsi. Tentang semua benda kita kena ambil dengan adab. Semua benda baik. Tentang setiap benda baik kita nak ambil dia ada adab, dia ada tata cara ataupun kita katakan ada etika dia. Mesti. Tak boleh kita ambil begitu. Ini kan dia petunjuk Allah. Maka Allah mengajar kepada kita bagaimana nak beradab dengan Al-Quran. Hatta Allah mengajar Nabi-Nya SAW lebih dahulu. Untuk menunjuk besarnya Quran ini. Hatta Rasulullah pun ditegur dalam menjaga adab dengan Al-Quran Karim sementara kita. Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan tentang bagaimana kecenderungan manusia cinta dunia dan meninggalkan akhirat. Itu kecenderungan. Sebab itu tuan-tuan kita nak didik dengan agama supaya kecenderungan itu dikawal. Kita secara umumnya manusia dengan ada dorongan hawa nafsu. Kalau kita tak ada agama, automatik cinta dunia. Automatik. Hanya agama yang mendidik kita untuk membatasi pergerakan kita dengan dunia. Supaya dia tak menenggelamkan kita. Contoh dunia itu bagaikan lautan. Dan amal soleh bagaikan kapal kita, perahu dan sampan kita. Tak mungkin lautan tu tuan-tuan nak berenang tanpa alat, tanpa sampan. Tuan-tuan akan karam. Atau dengan kapal pun boleh karam. Jangan kata secara kita pergi melulu macam tu. Artinya bila kita nak berurusan dengan dunia, biar ada agama. Kalau kita berurusan dengan dunia tanpa agama, kita pasti cenderung dan tertawan dengan dunia. Dan siapa yang tertawan dengan dunia, hampir pasti tidak boleh dilepaskan. Contoh kalau kita ada dunia tawang kita, dipenjarakan oleh dunia, agak suka untuk bebaskan diri kita. Melainkan kita ada peguam bela yang hebat menyelamatkan kita. Sebelum kita jadi banduan kepada dunia, maka pegang agama untuk menyelamatkan kita. Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan kepada kita bagaimana nikmat terbesar bagi orang beriman yang taat pada Allah ialah melihat Tuhan. Bagaimana kita dah syarahkan bahawa melihat Allah nikmat paling besar. Menenggelamkan segala nikmat syurga. Kenapa? Kerana syurga itu masih lagi makhluk dan Allah itulah Khalik. Bagaimana seorang yang gembira dengan makhluk tidak gembira dengan Khalik? Tuan-tuan kena tahu, selain Allah namanya makhluk. Wala syurga, wala neraka, wala arash, wala kursi, wala malaikat. Hanya Allah saja Khalik. Tidak ada Khalik kedua. Allah saja Khalik. Apa maksud Khalik? Pencipta. Kalau manusia boleh bergembira jumpa makhluk, apatah lagi bertemu dengan pencipta pada makhluk. Itu disebut dalam ayat wajah orang beriman paling ceria. Allah tak cerita ceria waktu dia nampak syurga. Ceria waktu melihat Tuhan. Padahal masuk syurga dah ceria. Dah gembira, dah seronok. Tetapi di sebalik seronok tadi, tengok Allah, lagi seronok. Contoh kalau kita dapat sesuatu dah seronok dah ni. Tiba ada benda lebih seronok, mana benda tu lebih hebat pada benda ni. Dah seronok. Orang kata awak ni saya akan bagi duit bonus 40,000. Oh, kita penganggang mulut seronok. Kereta sebab, oh seronok. Rumah banglo pula, 8 tingkat, oh seronok. Dan sebut satu benda besar lagi. Dan satu kapal layar berharga 4 bilion. Rengsang terus.
Ini besar sekali. Besar sekali. Contohlah. Di situ okay, lihat syurga, lihat bidadari, lihat. Kemudian lihat Allah. Tenggelam semua nikmat. Kerana itu bila orang kenal Allah, dia bukan nak ke syurga untuk benda-benda itu, melainkan melihat Allah. Kerana Allah dilihat di syurga. Maka mereka nak di sana melihat Allah. Ada seorang ulama. Bila orang cerita tentang bidadari, dia tak bersemangat nak bidadari. Sehingga seorang ulama, kamu tahu kenapa wajah bidadari itu cantik? Kerana ia tempias daripada nur Allah. Nur daripada Allah. Maka mula datang rindu untuk bertemu bidadari bukan kerana bidadari, kerana nur Allah yang terpancar pada wajahnya. Pada wajah bidadari. Oh, nak tengok. Apatah lagi melihat Allah itu sendiri. Artinya ni antara nikmat yang paling agung yang Allah sebut dalam surah Al-Qiyamah. Tidak ada nikmat yang lebih besar pada itu. Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan sesudah itu akhir daripada surah ini detik-detik kematian yang pasti. Dah cerita kiamat semua nampak jauh, cerita mati. Kiamat nampak jauh. Tak kiamat. Cerita ni kiamat dah lama. Maka Allah cerita tentang mati. Kenapa? Inilah jambatan untuk menghadapi kiamat. Manusia tidak akan melihat kiamat sehinggalah mereka mati. Mereka akan melihat kiamat sebenar. Ya, yang tengok tanda-tanda kiamat bumi hancur. Itu tidak sedahsyat dengan kiamat berlaku bila manusia mati. Ketika mana Allah bertajalli dirinya dalam keadaan murka. Sehingga para Nabi menundukkan kepala lalu berkata, diriku, diriku. Lalu mereka berkata, Allah tidak pernah murka selain pada hari ini. Semua Nabi pun tak angkat kepala. Ini hari paling dahsyat sekali. Maka Allah tak tahu manusia ni lemah iman bab ni. Allah Ta'ala ingatkan manusia, kamu ni akan mati. Dan waktu roh berada di halqum, kamu akan tahu. Itulah waktu kamu akan dikembalikan pada Tuhan. Ingat segala harta benda kamu tidak beri manfaat. Tetapi keimanan kamu dan solat kamu itu beri manfaat. Iman kamu membenarkan dan solat kamu ini, ibadat kamu itu beritahu. Allah sebut solat kerana solat ini ialah ketua ataupun bos kepada semua ibadat. Kerana perkara pertama dihisap solat. Amalan-amalan lain diikut solat. Bukan semua amalan-amalan lain ada dalam solat. Contoh syahadah ada dalam solat. Haji ada dalam solat. Puasa ada dalam solat. Menunaikan haji ada dalam solat. Solat ini kumpulkan semua rukun Islam. Kalau kita sebut dalam solat kan kita puasa, mana ada orang makan. Tak boleh makan terus. Bukan sekadar tak boleh makan, bercakap pun tak boleh. Dia puasa lagi hebat daripada puasa di luar. Sebab puasa kat luar kita cuma tak makan tapi bersembang. Dalam solat tak makan dan tak boleh sembang. Dan dalam solat ni ada zakat. Apa maksud zakat? Kita dalam mengkhususkan waktu kita. Waktu ni kita cari duit. Dengan duit kita berkeluar zakat. Maka solat ini meletakkan waktu. Sebagai zakat waktu kita. Kepada Allah Ta'ala. Dan solat itu adalah haji. Kerana kita menghadap Masjidil Haram. Menghadap Kaabah. Itu adalah haji. Dan ia adalah pandangan ataupun kita katakan fokus yang sempurna dalam haji. Kerana pandangannya hanya kepada Allah SWT. Maka Allah Ta'ala sebut tak ada manfaat segala benda yang kamu ada. Cuma keimanan dan ibadat kamu. Ini yang akan dinilai di hadapan Allah SWT. Kemudian Allah ingatkan manusia. Kamu tidak dijadikan sia-sia. Mereka ada tugas, tanggungjawab, peranan. Ada benda yang kamu akan bertanggungjawab akhirat kelak. Kemudian Allah menceritakan balik, ingatkan kita balik. Kita ni siapa? Daripada Aiman. Tuan-tuan sebelum tuan-tuan cerita tuan-tuan Datuk, tuan-tuan Tan Sri, tuan-tuan doktor, tuan-tuan tuan guru, tuan-tuan ini orang hebat. Ingat kita daripada Aimani semua. Maka apakah Aimani ada nilai pada neraca manusia? Atau pada diri kita? Kita pun tak nak tengok tu. Kita pun tak nak bau benda tu. Baik bau belacang lagi sedap. Baik bau sekian nak tahu, nak beritahu tak ada nilainya kita. Kalau Allah kekalkan kita dengan Aimani tak ada nilai apa kita. Tapi Allah sempurnakan kejadian. Sehingga kita hari ni ada nilai. Dapatlah gelaran sikit. Jadilah kita ni ketua perumahan sikit, ketua kelas sikit. Jadi sekian-sekian mulia. Tentang kemuliaan itu tidak akan menghalang kita untuk ingat balik asal kejadian kita. Siapa yang ingat asal kejadiannya, maka lembutlah hatinya. Tunduklah dia pada Allah. Ya, jadi tak ingat asal kejadian ni masalah. Ingat balik asal kejadian kita. Tak ada apa-apa. Sehingga akhirnya kita malu untuk orang panggil kita dengan nama yang mulia. Sebab kita asal sama dengan dia. Saya dengan Fulan, dia Fulan sama. Tak ada beza. Atau ketika mandi nak lebihkan saya kata jangan, kita sama. Daripada air mani yang sama sifat dan baunya. Tak ada apa. Kalau letak dua titik air mani yang berbeza, kita akan kata sama je ni. Sama, tak ada bezanya. Maka ini orang ingat asal usulnya. Kemudian Allah Ta'ala mengajar kepada kita untuk memperakui kekuasaan Allah. Dan mengatakan, balah ya Allah. Engkau memang berkuasa. Ia bukan pengakuan kosong, pengakuan dengan bukti yang ada depan mata kita.
bukti yang jelas bagaimana kita semua akan mati, akan kembali pada Allah, dan semuanya ini adalah ciptaan Allah Ta'ala, semuanya akan kembali pada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.